Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada Kamponet. Jadi hari ni aku nak buat sesuatu yang agak berbeza lah, di mana aku nak cakap berkenaan 5 siri yang best dekat Apple TV Plus. Okey, aku tahu Apple TV Plus ni dia tak adalah sepopular Netflix dekat Malaysia ni. Tetapi bagi aku dekat Apple TV Plus ni dia ada banyak tau siri dan movie yang sangat-sangat berkualiti, dan aku rasa dia underappreciate lah, yang selalu jarang orang mention dan recommend dekat internet. Jadi aku hari ni nak kongsi dengan hampa 5 siri yang best, dan memang aku cakap 5 siri ni 5 siri yang sangat berkualiti dan memang aku highly recommended. Tapi sebelum aku mula, aku nak cakap dululah apa itu Apple TV Plus. So Apple TV Plus ni dia technically macam Netflix lah, di mana hampa subscribe dengan harga RM20 sebulan, sama ada melalui Apple One, iaitu subscription yang Apple service macam music, arcade, iCloud apa semua tu, termasuk Apple TV Plus, ataupun hampa nak subscribe Apple TV Plus saja, yang hampa boleh subscribe dengan harga yang sama RM20 juga. Apple TV Plus obviously support dekat smartphone iPhone, Apple TV, iMac semua tu. Tapi hampa juga boleh tengok Apple TV Plus ni dekat PS4 ke, PS5, Xbox semua tu. Dan kalau hampa tak ada Apple produk, hampa masih lagi boleh tengok Apple TV Plus ni melalui web browser. Tak kisahlah dekat phone Android ke, laptop ke. Tapi tanpa melengahkan masa, jumlah kita cakap berkenaan 5 siri yang best dekat Apple TV Plus. Okey, yang pertama aku nak cakap adalah berkenaan Defending Jacob. Okey, buat masa ni Defending Jacob ada satu season saja, dan dia dibintangi oleh Chris Evans, iaitu hampa tahu lah Captain America tu, dan satu lagi pelakon yang terkenal dalam MCU iaitu J.K. Simmons lah, itu J. Jonah Jameson. So story dia berkenaan pasal dekat satu bandar ataupun kampung kecil ni dekat Amerika, yang mana terdapat satu kes pembunuhan, dan suspek utama adalah Jacob tu lah, iaitu anak kepada Chris Evans ni. So apa yang best berkenaan siri ni adalah dia punya mystery build up. Dan yes, kalau hampa kenal aku, memang aku suka gila murder mystery, yang benda-benda misteri yang buat aku curious ni memang aku suka. Dan yes, cerita ni berjaya lah buat asal tertanya-tanya tau sama ada Jacob ni suspek ke tak. Dan cara dia build misteri tu memang sangat engaging lah, sampai one point tu memang akan mula doubt lah dekat, okay, Jacob ni dia buat ke tak, Jacob ni dia bunuh ke tak masa tu, ke tak, macam ya macam tak. So story tu dia main macam tarik tali sikit kan, dia buat satu build up yang mana hampa nak tahu budak ni dia bunuh ke tak masa tu, yang menyebabkan story tu jadi sangat engaging dan memang sangat best. Walau macam mana pun, memang aku akan cakap lah, cerita ni dia agak slow sikit, walaupun dia ada 8 episod saja, tapi yes, dia memang agak slow burn sikit. Tapi disebabkan slow burn tu lah yang menyebabkan memang okay, engaging, nak tahu apa jadi. So yes, memang aku sangat recommend Defending Jacob ni. Alright, yang kedua adalah For All Mankind. So For All Mankind ni dia ibarat macam satu alternate universe ataupun alternate history, macam What If MCU kan. Tapi apa yang dia buat, apa bayangkan pada tahun 1969 waktu space race antara NASA dengan Rusia apa semua tu, apa yang berlaku kala yang pertama mendarat dekat bulan adalah negara Rusia. So siri ni dibintangi oleh Joel Kinnaman, iaitu hampa tahu lah dia banyak berlakon macam Robocop, Suicide Squad semua tu, yang mana dia adalah astronaut lah dalam For All Mankind ni. So premis cerita ni dia letakkan dekat NASA, yang mana macam aku cakap tadi, dia berkaitan berkenaan yang mendarat pertama dekat bulan adalah negara Rusia, dan dia akan tunjuklah bila jadi macam tu apa yang terkesan dekat NASA tu. So For All Mankind ni bagi aku dia memang agak berat sikit lah, sebab dia involve banyak isu politik yang memang main peranan penting juga, dan especially waktu era space race tu. Tapi bagi aku apa yang best berkenaan siri ni adalah bagaimana dia tunjuk tau setiap penerbangan nak ke angkasa lepas tu memang sangat-sangat intense, something going on, macam mana astronaut ni training, dan juga beberapa isu politik pihak atasan yang memang main peranan penting, dan sedikit sebanyak memang mirror lah kita punya real life event sekarang ni. Jadi itu yang membuatkan aku suka tau siri ni. Dia memang satu alternate universe, tapi at the same time dia memang refer lagi real life event yang berlaku dekat dunia kita ni. So dia jadi somehow satu konsep yang sangat unik dalam dunia alternate universe. Dan yes, space race tu kan, the pressure antara dua negara Russia dan Amerika ni memang boleh nampak lah dalam siri ni. Dan memang bila the progress masuk season 2, akan nampak memang dia lagi go way beyond that. Sebab benda tu dia jadi macam apa jadi kalau space race tak habis, tak end, banyak yang berlaku antara pressure antara dua belah pihak tu. Dan yes, dia macam real life, based on real life juga. Dia ada beberapa drama yang aku tak berapa suka, tapi at the same time aku suka the whole thing, aspek festival. Dan kalau hampa suka history ataupun hampa suka sains, hampa suka aspek anything untuk nak ke angkasa lepas, dan ni aku akan cakap adalah satu siri yang mesti hampa tengok.
Okey, siri seterusnya adalah Mythic Quest, yang mana yang ni hampa boleh bayangkan dia ibarat macam Brooklyn Nine-Nine. Yes, tak ada semua laugh track apa semua tu, memang satu sitcom yang tak ada laugh track semua tu, tapi hampa bayangkan instead dekat balai polis, dia dekat studio game developer. So itulah adalah Mythic Quest. Mythic Quest ini dibintangi oleh Rob McElhenney. Aku tak tahu nak sebut nama dia macam mana, tapi dia memang terkenal lah dengan siri Always Sunny in Philadelphia ni, dan juga Ashley Burch iaitu suara untuk Aloy dari Horizon Zero Dawn, dan Abed ataupun Danny Pudi ni dari siri Community. So siri ni macam aku cakap tadi, dia bertempatkan di dalam satu studio game developer, yang mana mereka ni develop game satu MMORPG macam World of Warcraft tu, yang dipanggil Mythic Quest, dan dia fokus everyday life mereka lah sebagai satu syarikat game developer. Benda pertama yang aku akan cakap berkenaan siri ni adalah, yes, dia memang siri untuk gamer, sebab dia fokus banyak refer gamer macam kita ni tahu berkenaan macam DLC, microtransaction, YouTube streamer apa semua tu, macam mana mereka develop game, macam mana mereka release patch apa semua, ada bug apa semua tu. Yes, semua reference dalam video game, development game memang ada dalam siri ni. Sebab tu aku suka siri ni tau. Dia macam terjemahkan dunia yang komedi jugalah. Dia ada elemen komedi di dalam dunia gamers tau. So kadang-kadang macam nampak lah benda-benda yang agak cringe sebenarnya, tapi benda tu berlaku dalam real life. Sebagai kita gamers ni memang kita nampak lah benda tu berlaku real life. Dan yes, at the same time dia ada jugalah siri ni yang dia fokus beberapa drama antara watak, dan dia tak adalah macam betul-betul sitcom yang tak ada kaitan episod antara episod kan. Dia masih lagi satu drama series, tapi at the same time dia memang reference banyak gila lah pasal video game. Macam bug, ada motion capture, macam mana dia nak release DLC baru apa semua. Aku personally memang recommend lah untuk hampa tengok siri ni. Memang kalau hampa gamers memang hampa akan enjoy. Dan watak, salah satu watak yang aku suka adalah Sue, iaitu dia adalah community manager, dan watak dia memang sangat best lah. Episod dia waktu dia introduce tu memang aku gelak sungguh-sungguh lah. Memang salah satu episod yang sangat best. Dan bagi aku Mythic Quest ni dia adalah salah satu siri yang terjemahkan dengan baik sitcom moden dalam dunia game developer, dan aku tak rasa ada siri lain yang buat macam ni. So bagi aku yang ni memang salah satu siri yang hampa mesti tonton, especially untuk gamers. Alright, seterusnya adalah Ted Lasso, di mana siri ni adalah salah satu siri yang sangat terkenal actually, sebab dia menang banyak-banyak award. Tapi aku memang akan cakap memang ni adalah salah satu siri top 2 lah dekat Apple TV yang aku suka, disebabkan dia sangat wholesome dan at the same time memang mempunyai writing yang sangat-sangat bagus. Ted Lasso ni dibintangi oleh Jason Sudeikis, yang mana dia adalah coach American football, yang macam betul tu lah rugby Amerika yang pakai helmet tu. Tapi yang menariknya dalam siri ni, story ni dia start dengan Ted Lasso dia kena pergi UK untuk jadi coach bola sepak tim AFC Richmond ni, iaitu pasukan bola sepak macam dalam Premier League tu lah. Bagi aku Ted Lasso ni dia ibarat macam GTO lah, Great Teacher Onizuka tu, dia mana dia buat satu karakter yang tak ada background bola sepak ni, dan dia ke satu tim bola sepak ni, dan dia perlu coach. Dan apa yang menyebabkan aku suka Ted Lasso ni sangat adalah dia punya writing, dan setiap karakter dia memang sangat-sangat bagus. Setiap karakter dalam ni semua aku suka. First memang watak Ted Lasso ni lah. At first dia memang nampak sebagai watak yang sangat happy go lucky, optimistik apa semua tu, tetapi elok story ni progress kan, memang akan nampak the human side of Ted Lasso tu. Dan at the same time memang the whole series ni memang agak wholesome lah. Aku akan cakap wholesome sebab setiap watak dia memang best. Lepas tu progress watak dia memang menarik. Termasuklah watak-watak yang awal hang rasa macam aku tak suka lah watak ni, tapi tengok lepas dia progress watak tu, okay, aku suka watak ni. Even watak jahat yang aku tak suka pun dalam series ni, dia bukan jahat apa, tapi dia macam antagonis dalam series ni, masih lagi direct dengan sangat-sangat bagus. Seriously, kalau hampa nak cari satu series yang wholesome, yang tak ada plot yang berbelit-belit, dan satu plot yang simple je, coach American football pi coach bola sepak Premier League. So tu dah dia punya konsep story ni, dan bagi aku story dia memang sangat simple. So hampa boleh tengok ni untuk nak enjoy the whole thing, the whole everything show, tapi at the same time hampa memang akan have fun. Dan bagi aku dia memang sesuai untuk semua orang lah, sebagai satu orang apa siri yang memang sangat-sangat bagus. So memang aku highly recommend untuk apa tengok Ted Lasso. Okey, yang terakhir adalah Home Before Dark. Okey, yang ni aku memang akan bagi 10/10 dah. Aku akan cakap siri terbaik dekat Apple TV Plus, sebab memang dia sangat-sangat best. So Home Before Dark ni dia dibintangi oleh Brooklyn Prince as Hilde, dan Jim Sturgess iaitu budak dalam 21, filem 21 kalau apa ingat, Winner Chicken Dinner tu. So siri ni dia start dengan satu family Lisco ni,
Depa dulu duduk dekat New York dan ayah depa tak ada kerja, so depa pindah ke satu macam kampung kecil ni yang dipanggil Erie Harbor. Lepas depa pindah situ, depa discover satu misteri dekat kampung tu. Dan Hilde ni, budak ni, dia technically seorang wartawan budak lah. Technically dia memang wartawan budak macam ayah dia. Dia nak cuba jadi wartawan, dia nak cuba solve satu misteri tu. At the same time dia nak cuba report sebagai seorang jurnalis atau wartawan pasal misteri tu. Aku honestly tak nak cerita detail sangat lah berkenaan plot cerita ni, sebab aku nak hampa experience macam aku lah. Hampa tengok cerita ni, hampa memang terus jump in, hampa tak tahu apa. Dan itulah yang menyebabkan story cerita ni memang sangat best, sebab dia adalah macam satu misteri. Yes, aku memang suka misteri yang sangat tak ada lah terlalu berbelit, tapi at the same time buat hampa curious. Memang sangat-sangat engaging, sebab setiap episod dia memang build misteri tu. Memang hampa akan buat macam apa je berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang berlaku seterusnya. Dan Home Before Dark ni bagi aku, dia memang satu rating family yang untuk family lah, sebab dia tak adalah ada ganas sangat, dia tak adalah ada anything yang mencaut-caut ke apa. Dan bagi aku dia memang susah untuk isi keluarga. Lepas tu apa yang aku suka adalah dia ambil cerita ni, dia explain cerita ni dalam perspektif seorang budak tau. Sebab Hilde tu kan dia adalah seorang budak 11-10 tahun macam tu, dan dia nak cuba selesaikan misteri tu. So dia akan nampak macam satu side of hitam putih, ialah sebab dia budak kan. Tapi at the same time bila hang tengok as adult, hang akan nampak lah the grey area tu. Dan at the same time hang akan appreciate lah bagaimana family Lisko ni dia pendidik budak tu untuk nak faham dan appreciate macam mana apa yang berlaku, apa yang berkenaan undang-undang yang dia tak boleh buat, apa yang dia boleh report. Dan macam tu lah bagi aku real life is. Satu lagi apa yang aku respect berkenaan story ni adalah child actor dalam siri ni lah. Memang Hilde tu Brooklyn Prince, memang aku respect lah dia. Dan aku rasa dia memang ada masa depan lah untuk sebagai seorang child actor. Dan contoh ni aku akan cakap, dia ada jugalah part yang sedih, dan aku mengaku lah aku ada teriak juga 2-3 scene. Dan ada benda yang menyebabkan bila the reveal misteri dalam siri ni, memang aku sampai terbangun daripada sofa. Aku macam terkejut, macam memang bagi aku tak boleh nak terang sangat sebab aku tak nak spoil. Tapi memang aku highly recommended siri ni. Memang dia sangat best. Dia memang dia sesuai untuk seisi keluarga. Sebab plot dia bagi aku, dia agak straightforward. Dia fokus dekat satu kampung kecil tu je. Dia tak ada plot yang macam universe akan meletup ke apa ke, tak. Dia memang lebih fokus kepada kampung kecil tu, tapi dia berjaya create satu misteri yang membuatkan hang curious dan nak tahu, dan memang sangat engaging. Dan yes, kalau hampa ada Apple TV Plus, yang ni memang satu siri yang aku recommended untuk hampa tonton sangat-sangat. Okey, aku rasa setakat itu sajalah video untuk hari ni. Aku tahu banyak siri Apple TV Plus lain yang aku tak cakap, macam C7 apa semua tu, sebab aku personally tak sempat tengok lagi. Termasuklah juga movie-movie yang ada kat situ, macam baru ni ada Coda lah apa semua tu, aku tak sempat tengok lagi. Sebab memang banyak gila siri dan movie dalam tu, memang kebanyakannya adalah sangat-sangat berkualiti. Walau macam mana pun, kalau hampa ada siri ataupun movie yang hampa recommend dekat Apple TV Plus, hampa boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah supaya kita boleh kongsi-kongsi dengan kawan yang lain. Jadi setakat itu sajalah video untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.